Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya tertarik ya dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ya. Yang pertama saya nak kata padan muka Muhyiddin. Apabila kamu mengkhianat, akhirnya diri kamu akan dikhianati. So kamu sekarang sedang dikhianati dan kamu sekarang sedang jatuh pelan-pelan dan dipertontonkan kepada seluruh rakyat. Ini padan muka Muhyiddin. Apa yang saya lihat kenyataan Muhyiddin ya, apabila dia kata PAS perlukan PN untuk cipta pencapaian luar biasa. Dan di sini juga dia berpendapat ya, PAS tidak akan mampu mencipta kemenangan besar andai parti itu bergerak bersendirian seperti sekarang. So saya lihatlah kekecewaan Muhyiddin ni, yang mana dia rasa bahawa tanpa PAS bersatu tak boleh bergerak, tanpa bersatu PAS tak boleh bergerak. Sebenarnya dua-dua parti ini saling tunggang menunggang. Muhyiddin tunggang Hadi, Hadi tunggang Muhyiddin, PAS tunggang bersatu, bersatu tunggang PAS. Jadi mereka ni seorang main daripada buntut seorang, seorang daripada buntut seorang. Kerja tunggang menunggang. Ini kerja mereka sekarang ni. Sama-sama ada kepentingan sebenarnya, tetapi mereka bukan satu kawan sejati. Mereka bersama ya, hanya ada kepentingan. PAS tidak boleh menjadi satu parti yang kita boleh harap setia kawan, dan bersatu juga bukan satu parti yang kita boleh harap sebagai setia kawan. Dan kita dah lihat, ini adalah dua parti yang suka mengkhianati. Yang paling parah adalah parti Bersatu, kerana Bersatu jelas-jelas menunggang kepada Pakatan Harapan itu untuk dia nak mencari nama, untuk dia nak bangun semula, untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin nak hidupkan politik dia. Jadi dia ambil kesempatan, yang menjadi mangsanya adalah DAP. Akhirnya DAP juga dijual. Kita tengok apabila mereka menjadikan kerajaan yang konon-kononnya, apabila PRU ke-14, langkah Sheraton mereka yang mereka cipta adalah Kerajaan Melayu Islam. Pembohong paling besar. GPS Sarawak kalau tak bersama dengan mereka, mana ada mereka boleh jadi kerajaan. GPS bukan satu komponen parti yang macam PAS. PAS dia berunsur kepada agama. Manakala Bersatu dan juga UMNO waktu itu baru pure kita kata bahawa ini parti Melayu. Jadi PAS nak menceritakan, Bersatu nak menceritakan bahawa itu Kerajaan Melayu Islam waktu itu. Tidak. Kerana ramai ahli-ahli parlimen daripada GPS yang non-Muslim. Itu dah pun jelas kita lihat pembohongan mereka. Jadi kalau mereka menjadi kerajaan dan akhirnya mereka kata kerajaan itu Kerajaan Melayu Islam, ini pembohongan yang paling besar lah yang telah dibuat waktu itu. Dan dia kata ini adalah mandat rakyat. Mandat rakyat daripada mana? Daripada longkang semuanya cerita mereka ni. Itu part dia ya. Lepas itu, hari ini kalau kita tengok, kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin kata PAS tak mampu mencipta pencapaian luar biasa, dan dia kata PAS tidak mampu untuk mencipta kemenangan besar. Ini betul, kemenangan besar betul. PAS tak boleh cipta kalau PAS tidak berada dalam kerajaan dari itu. Kalau PAS tidak, kerana PAS ini dia memerlukan kewangan dan kuasa untuk dia nak memperkuatkan parti dia. Manakala Tan Sri Muhyiddin Yassin pula memerlukan PAS ini tadi hanya untuk dia nak jadi Perdana Menteri. Dan di PRU ke-15 sebenarnya Muhyiddin dah pun target bahawa mereka boleh jadi kerajaan. Kerana apa? Kita bubar saja kerajaan waktu itu. Apa planning yang ada dalam kepala otak Muhyiddin? Yang pertama, Muhyiddin sudah tahu Muhyiddin akan perkuatkan parti Bersatunya dan PAS sebagai dorongan. Dan akhirnya mereka, Muhyiddin target waktu itu boleh menang sampai 50 ke 60 kursi untuk parti Bersatu. Tapi itu andaian yang dah meleset. Manakala PAS dia tahu yang macam mana hari ini, dan dia rasa bahawa mereka boleh mendapat 100 lebih kursi untuk mereka jadikan kerajaan lagi untuk PRU ke-15 ini. Tapi dia gagal. Dan dalam mereka gagal ini, dia sudah tahu plan keduanya. Kalau mereka gagal, mereka tahu sebahagian daripada UMNO akan pergi kepada Perikatan Nasional untuk menyokong mereka, seperti mana yang kita lihat apabila dia cakap cukup jumlah tu. Dan mereka nak jadikan Batak Ulun adalah GPS Sarawak. Dia dalam otak mereka bahawa GPS akan ikutlah mana pun yang akan menjadikan diri mereka kerajaan. Dan ini yang dipikir dalam otak Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan dia percaya bahawa dia boleh menang, dan dia percaya bahawa dia akan jadi Perdana Menteri yang ke-10 ini. Jadi akhirnya apa yang berlaku dalam isu ini, PAS mengikut saja. Kerana PAS ini di situ ada gula, di situ ada PAS. Jadi PAS rasa bahawa benefit dia adalah mereka waktu PRU ke-14 itu, mereka bersama untuk mereka masuk dalam kerajaan adalah dengan PAS itu mendapat benefit
yaitu apabila bubarnya parlimen, tetapi PAS itu dilihat sebagai masih dalam kerajaan tau. Dan dia akan mendapat sokongan padu di sini. Dan kita tahu bubar saja parlimen, tetapi kerajaan sementara masih ada, dan mereka-mereka ini menggunakan jentera kerajaan, menggunakan aset dan sebagainya. Begitu yang kita lihatlah di PRU ke-15 itu. Dan akhirnya itu yang menciptakan PAS itu boleh mendapat kemenangan besar. Dan kita tahu di PRU ke-15 ini PAS tidak membubarkan parlimen mereka, di mana Dewan Rakyat mereka yang mana melibatkan DUN mereka, negeri-negeri mereka tak bubar sekali. Jadi mereka gunakan kuasa di negeri-negeri ini untuk mereka gunakan jentera kerajaan negeri untuk mereka berkempen. Dan akhirnya itu yang menyebabkan PAS boleh menang banyak kerusi. Sebab itu sampai 4 lebih kerusi. PAS menang besar di Kelantan, PAS menang di Terengganu, PAS menang di Kedah. Jadi ini menyebabkan kekuatan PAS itu ada. Tetapi selepas ini PAS, saya percaya dia akan meninggalkan Parti Bersatu ini, kerana mereka tidak mempunyai setia kawan. PAS menunggang Bersatu saja. Kerana apa? Kerana PAS tahu bahawa di situ masih ada gula. PAS tahu dalam Perikatan Nasional ni, Tan Sri Media Yassin itu dan juga beberapa individu dalam Parti Perikatan Nasional ni masih mempunyai duit yang banyak. Jadi PAS menggunakan Parti Bersatu, menggunakan Muhyiddin Yassin ni untuk mereka tunggang sehingga licin, sehingga nanti orang kata macam pacat lah, sehingga darah sudah habis disedut dan akhirnya PAS akan tinggalkan mereka. PAS dia tidak fikir untuk nak menjadi kerajaan pusat ini sangat. Yang PAS fikir adalah kerajaan negeri. Kerana PAS sudah tahu bahawa yang paling penting kuasa mereka dekat kerajaan negeri, dan PAS akan mengekalkan perkara-perkara ini tujuannya untuk pribadi, bukan untuk rakyat. Dan agenda PAS untuk membangunkan minda rakyat, untuk mereka menceritakan tentang ekonomi, tak ada. PAS hanya gila dengan satu kuasa untuk mereka kekalkan diri mereka sebagai ahli parlimen untuk menjadi adun. Dia tidak lebih daripada situ. Sebab itu pemimpin PAS, kita lihat dalam parlimen ataupun lihat dalam mereka berbicara, mereka tidak akan menjual isu-isu yang melibatkan ekonomi negara, pembangunan rakyat, pembangunan yang ada untuk negara, tak ada. Dia hanya bermain dengan permainan agama dan kaum. Tujuannya kerana PAS menjual isu yang paling mahal tetapi tidak perlu modal. Benda yang paling mahal itu agama dan kaum. Tetapi dia tidak perlukan modal. Perlu hanya bercakap. Bercakap bohong, pusing-pusing mengenai fatwa, dalil, terus orang akan sokong. Jadi ini sentimen yang dibuat oleh PAS. Inilah permainan politik PAS yang dimainkan setiap kali. Jadi kemenangan PAS yang ada ini, kalau PAS sudah tidak kerajaan dan PAS nak mencari lagi kemenangan yang ada hari ini, mungkin ini yang pertama dan terakhir. Dan saya percaya rakyat di luar sana akan menolak habis-habislah lepas ini. Iaitu orang dah lihat bagaimana Parti Bersatu ni, Parti PAS ini, rakyat dah boleh menilai dan mereka akan menolak pelan-pelan. Dan kita tengok PAS akan kekal jadi pembangkang selamanya yang tidak berkualiti, dan Parti Bersatu akan terus lenyap. Dan mungkin lepas ini Bersatu ada nama, tetapi ahli parlimen pun mungkin tinggal 1-2 orang, dan akhirnya lama-lama PN pun terbubar. Sebab apa? Rakyat dah tak percaya. Kita tengok Muhyiddin hari ini nak bercerita tentang isu PAS. Ini sudah menunjukkan bahawa Muhyiddin sudah pun diambang hilang kuasa. Muhyiddin sekarang ini sudah pening kepala. Sedangkan parti dia sendiri dia tak mampu jaga. Bagaimana Muhyiddin nak menjaga rakyat Malaysia? Parti Bersatu Muhyiddin tak mampu jaga. Hanya beberapa kerat ahli parlimen pun Muhyiddin tak mampu jaga. Bagaimana kita nak ceritakan dia nak menjaga Malaysia ni? Dalam komponen parti dia cuma ada berapa orang saja. Kita tengok PAS dan Bersatu je. Gerakan tu tak payah jaga. Pun Muhyiddin tak boleh jaga. Macam mana dia nak jaga Malaysia? Kita tengok Pakatan Harapan, DAP, Amanah, Parti Keadilan, APKO. Kita serentak, tak ada masalah pun. Dan orang yang partner dengan kita warisan pun kita boleh berkawan. Dan kita mempunyai kejujuran. Jadi hari ini PAS tidak ada kejujuran, Perikatan Nasional tak ada kejujuran. Dan akhirnya sampai semua parti UMNO Barisan Nasional, komponen UMNO Barisan Nasional dah tak percaya dengan PAS. Pakatan Harapan tak percaya dengan PAS. Jadi PAS nak bergabung dengan parti mana? Ada 2 parti je yang nak bergabung dengan dia. Sekarang ni kalau dia keluar daripada Perikatan Nasional, PAS bolehlah. Kalau kita nak anggap dia nak bersama dengan kerajaan, boleh hari ini. Tetapi
untuk dia nak bergabung dengan kita, macam mana komponen Pakatan Harapan, macam mana gabungan UMNO bersama, saya rasa dua-dua komponen parti terbesar ini akan tolak PAS dan juga Bersatu, dan kita tidak mau. Bersatu ni memang kita dah tolak ke laut lah. Tak tahu kalau parti UMNO Barisan Nasional nak, tapi kita memang tidak mau. Yakin kepimpinan daripada akar umbi sampai ke atas melihat parti Bersatu ni dah macam parti hantu. Itu saja. Dan itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.